On dulu. On dulu. Okay. Oh, dia memang brand Sarah. Saramoni. Tak dengar? Oh, power Sarah ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak habiskan perempuan 4 yang terakhir, iaitu 4 jenis orang yang haram berkahwin dengan sebab perkahwinan ataupun dengan sebab berambil-ambilan bahasa lama. Okay, muka surat 9 dah lepas tadi, muka surat 8 dan 9 tadi susuan dah settle. Kita akan sambung topik yang ketiga, page yang 10 tu, perempuan haram dengan sebab musaharah. Yang susuan 7 susuan tuan-tuan, pendetailan insya-Allah dalam tajuk detail lain. Dalam tajuk kitab Munakahat, kita hari ini just daurah secara ringkas sahaja untuk kita tahu gambaran kasar. Adapun detail kita akan buat secara intensif lah dalam Munakahat. Okay, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, perempuan yang haram dengan sebab musaharah. 3 jenis ataupun 3 hubungan yang orang yang diharamkan berkahwin, haram dengan sebab 3 jenis pertalian. Pertamanya pertalian keturunan 7, yang keduanya pertalian ataupun hubungan susuan 7, dan yang ketiganya adalah hubungan musaharah ataupun perkahwinan, ataupun bahasa lama dipanggil berambil-ambilan. Dengan sebab kita ambil anak seseorang itu, ibunya menjadi mertua kita. Itu dia panggil dengan sebab perkahwinan. Ada 4. Yang pertama, ibu isteri kamu ataupun dipanggil mertua. Ibu isteri ini dipanggil mertua ataupun bapa mertua dalam golongan yang pertama. Haram berkahwin dengan sebab berambil-ambilan terbahagi kepada 4 golongan. Berambil-ambilan ni dipanggil perkahwinan, dengan sebab ambil menjadi berkahwinan, ataupun bahasa kita dipanggil dengan sebab perkahwinan. Terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah ibu isteri ataupun dipanggil bapa sama, ibu ataupun bapa isteri dipanggil mertua. Pertama ialah mertua kita, ibu mertua dan bapa mertua. Yang kedua ialah ibu tiri. Yang ketiga lah menantu. Yang keempat adalah anak tiri. Jadi 4 yang kita akan fokus. Dia ada formula dia untuk kita faham. Baik, pertama kita tengok dulu ibu mertua. Ta'rif setiap istilah dalam bab musaharah. Ada ta'rif di dalam tajuk musaharah ini, haram dengan sebab perkahwinan ini. Ada 4 ni, setiapnya ada ta'rif. Pertama, apa ta'rif ibu mertua? Sama dengan bapa. Ibu mertua ni merujuk kepada tiap-tiap ibu dan nenek bagi perempuan yang pernah berkahwin dengan kamu. Ini ta'rif yang pertama. Ta'rif yang kedua kita akan bicarakan atas dan tajuk Munakahat. Kita fokus ta'rif yang pertama saja. Ta'rif yang pertama ini ialah ibu mertua kita ni orang yang melahirkan, ataupun dia panggil ibu ataupun nenek bagi perempuan yang pernah berkahwin dengan kamu. Bahasa mudah kita, orang yang melahirkan isteri kita. Itu dia panggil ibu mertua kita. Kena tahu takrif ni barulah tuan-puan kita faham kes. Orang tanya kita, kalaulah bapa kita ataupun bapa mertua kita, dia kahwin ramai, dia kahwin 2.
Apabila bapa mertua kita kahwin dua, jadi dia ada dua isteri. Isteri pertama, ibu mertua kita. Isteri kedua, ibu mertua kita juga. Sebab dia tak tahu takrif. Jadi dia bedah juga, salah juga. Dia kata, ni isteri bapa saya ni, bapa mertua saya ni. Takkan tak bersalam. Isteri bapa mertua yang bukan ibu mertua tak boleh salam. Status dia apa? Nama dia apa? Nama dia adalah ibu tiri isteri kita. Ibu tiri isteri kita bukan mertua kita. Ni. Baik, kembali pada takrif. Apa takrif ibu mertua kita? Ibu mertua kita adalah orang yang melahirkan isteri kita. Adakah ibu tiri isteri kita orang melahirkan dia? Tidak. Ini kena tahu takrif. Apabila tak tahu takrif ni tuan-puan, kita pergi hantar semua ibu mertua kita. Dia kata ibu mertua dia ramai, bangga. Kahwin berapa Ustaz? Seorang je. Kahwin seorang, ibu mertua ramai. Macam mana ni? Dia kata bapa mertua saya kahwin ramai. Bapa mertua kahwin ramai. Dianya kahwin seorang je ibu mertuanya. Duk mengaku ibu tiri dia, ibu isteri dia pun jadi ibu mertua dia juga. Tak faham, dia pergi rakum sekali, dia masuk satu bakul. Dia tak. Ini penting untuk kita tahu. Jadi ulang balik tuan-puan, takrif ibu mertua ni ialah ibu ataupun perempuan ataupun orang ibu dan nenek bagi perempuan yang pernah berkahwin dengan kamu. Maksud apa? Maksud ibu perempuan yang pernah berkahwin dengan kamu. Orang panggil ibu isteri kita. Ataupun ibu orang yang pernah berkahwin dengan kita. Sekarang ni dia tak jadi isteri kita dah. Dah bercerai dah. Ibu mertua kita sampai kiamat. Tidak ada bekas-bekas. Jangan bekaskan dia. Jangan act-kan dia. Ni siapa ni? Ini act mertua saya. Ada juga act mertua. Ini siapa ni? Ini bekas mertua saya. Bila? Dulunya. Sekarang saya, isteri saya dah meninggal Ustaz. Buat muka sedih. Dah meninggal dah Ustaz isteri. Ustaz tak tahu, tak beritahu. Dah meninggal lama dah. Lepas tu, sekarang ni dah meninggal lah. Tak nak cerita apa? Nak cerita ni bekas mertua saya. Tak bekas. Sampai kiamat dia mertua kita. Sebab tu takrif yang paling tepat yang dikemukakan Imam Nawawi mengatakan ibu mertua kita ni ialah orang yang melahirkan isteri ataupun bukan, yang tepatnya ibu bagi perempuan yang pernah berkahwin dengan kamu. Tu. Ibu perempuan yang pernah berkahwin dengan kamu. Walaupun sekarang ini dah meninggal, tak jadi isteri kita, ataupun sekarang ini dah bercerai, tak menjadi isteri, tetap dia ibu mertua kita. Kenapa? Kerana ibu mertua ialah orang ataupun ibu kepada perempuan yang pernah berkahwin dengan kita. Ataupun bahasa ringkas dipanggil ibu kepada isteri kita. Lagi tepat, orang yang melahirkan isteri kita. Barulah kita tahu. Kalau duk main ibu-ibu ni, ibu tiri pun kita rangkun sekali. Tidak. Orang yang melahirkan isteri kita, itulah ibu mertua. Maknanya tuan-puan, mertua ibu tiri isteri kita bukan mertua kita. Jangan kita duk bersalam dengan isteri muda bepok mertua kita. Tak boleh salah. Walaupun dia anggap menantu lah. Ni menantu saya. Tanya lebih sikit, menantu kot mana? Menantu suami saya. Boleh cerita betul. Sebenarnya ini menantu suami saya. Suami dah ada menantu? Ada. Awak tak ada lagi. Pelik. Pelik apanya saya baru kahwin dengan dia. Saya ada ibu mertua ramai. Sebab tu saya ni awak tak percaya. Tak percaya kahwin seorang. Dia kata, Ustaz berapa cawangan? Saya ni ibu mertua saya ada dua. Bapa mertua pun ada dua. Bapa mertua saya ni pula dia ada ibu mertua dia. Tu cerita betul tu. Contoh-contoh kes, kajian kes tu memang real. Jadi ibu mertua saya di Ampan ni satu. Di Negeri Sembilan satu. Tu orang kata kahwin dua.
Orang cerita tak percaya. Tak tahu, dia tengok muka, dia kata bukan muka seorang. Sebenarnya muka saja nampak kahwin lebih, tapi sebenarnya tak berani pun. Ada syekh tok guru saya. Dulu masa saya belajar, saya akan bolak-balik 4 negeri. Kedah, Kelantan, KL, Negeri Sembilan. 4 negeri. Syekh saya ni Syekh Arab. Dia mengajar kami kitab tafsir dengan lughah bahasa Arab. Dia mati-mati. Dia kata Syekh. Dia pun panggil Syekh kat saya. Dia kata Syekh Azhar, entah ni 4 cawangan. 1 je Syekh. 4. Tak 1. Dia kata kenapa awak tak nak mengaku? Dia kata saya di Kedah ini bukan saya kahwin orang Kedah. Dia ingat saya kahwin orang Kedah. Saya belajar di Kedah. Lepas tu di Kelantan, saya kata di Kelantan ibu saya, rumah ibu saya, bukan rumah isteri. Lepas tu balik Negeri Sembilan, itu rumah bapa mertua saya. Di KL, rumah ibu mertua saya. Mereka berpisah. Kan? Mereka berpisah dua ni, mereka kahwin lain. Isteri saya ni isteri tua kepada bapa mertua saya. Lepas tu kahwin muda. Lepas dia kahwin muda, dia bercerai dengan isteri tua. Jadi pening lah kan? Anak-anak pun pening tu apa? Pening tak tahu mana satu nenek, mana satu bapak dia pening. Dia besar ni boleh tahu mana ayah tiri, mana bapak tiri, ayah datuk dia sebenar kan? Mana datuk tiri. Baik. Tengok ibu mentua settle tuan, itu makna dia. Nombor 2 kita skip tuan, kita akan bincang dalam tajuk yang akan datang, ataupun tuan akan belajar menakah baru bertemu dengan yang nombor 2 tu. Tarikh yang kedua kita akan skip. Ibu dan nenek bagi tiap-tiap perempuan halal bagi kamu wati. Itu nama mertua juga, hamba. Kalau kita beli hamba, ibu hamba tu ada ibu dia, ibu mertua kita juga. Sebab hamba ni dia halal melalui jual beli. Kalau isteri halal melalui wati, akad nikah. Apabila akad nikah semata-mata akad saja nikah, walaupun belum wati isteri, dengan bapa mertua, dengan ibu mertua haram. Dia panggil haram semata-mata sah akad. Kalau hamba pula halal dia semata-mata sah jual beli. Kalau hamba melalui jual beli lah, bukan hamba orang hebat. Maka dia ada ibu. Kita wati dia, maka ibu dia tu haram dengan kita. Kenapa? Kerana dinamakan ibu mertua. Nanti kita belajar akan datang. Kita skip ini. Gambaran kes di bawah tu pun kita skip juga. So, gambaran kes itu nak cerita tentang nizam. Kita terus ke formula. Terus ke formula tuan-tuan. Page nombor 12 formula. Okey, ini penting tuan-tuan. Formula ni untuk kita tahu mertua kita ni, kita nak tahu kalaulah dia ada ibu, kalaulah dia ada nenek, kalaulah dia ada datuk lagi, adakah haram dengan kita? Dan adik-beradik mertua haram tak dengan kita? Dan anak dia haram tak dengan kita? Itu nak kena tahu. Baik, formula ni penting. Haram dengan mertua ke atas dan tiada ke bawah dan tiada tepi. Ini formula bahasa Arab dia, asalnya dia panggil haram ke atas, tidak ke bawah dan tidak hawashi. Di 3 sudut kita kena tengok tuan. Orang ini ataupun tak kisahlah apa pun, mertua ke siapa pun, kita akan belajar akan datang, kita kena nilai dia, pertalian dia di 3 sudut. Pertama, ke atas. Masuk ke atas ni, ibu ke atas. Ibu dia, datuk dia, nenek dia, moyang dia, moyin. Itu dia panggil ke atas. Ke bawah, anak dia, cucu dia, cicit dia. Hawashi, tepi kiri kanan dia, adik-beradik dia. 3 hubungan ni kita nilai. Okey, kalau mertua, formula dia mudah. Mertua kita tuan-tuan, dia haram dengan kita ke atas sahaja. Dia akan naik ke atas sampai mana-mana pun, sampai ke Tok Adam, sampai ke Tok Hawa. Kalau kita boleh bilang, haram ke atas. Sebab tu Tok Hawa dengan kita haram. Hawa ni kalau masih hidup tuan-tuan, haram dengan umat Nabi. Sebab itu tok kita. Tu syariat. Kalau tuan-tuan. Syariat beza dah. Syariat Nabi kita haram lah. Sebab tok kita. Tak haramnya ke bawah,
tak haram, hawashi tepi kiri kanan dia tak haram. Apa dia? Anak mertua tak haram. Anak mertua siapa? Adik ipar kita. Yang kahwin dengan anak dia, jadi ibu tu ibu mertua, yang haram dengan kitanya ke atas, tak haram dua hubungan. Apa dia? Ke bawah tak haram. Ini anak mertua kita tak haram, cucu mertua kita tak haram, cicit mertua kita tak haram. Dan tak haram juga ialah hawashi, kiri kanan mertua kita, adik beradik dia tak haram dengan kita. Mak saudara isteri kita jangan duk salam. Bapak saudara isteri kita jangan salam. Bapak saudara suami. Kalau kita isteri lah, isteri-isteri ni siapa ni? Kita ni isteri. Ni siapa? Ni bapak saudara suami. Tak boleh salam. Kenapa? Kerana ingat bapak mertua ke atas sahaja haram. Kalau nisbah kita perempuan. Kalau nisbah kita lelaki, yang haram dengan kita ialah ibu mertua ke atas. Apa maksud dia? Ibu mertua kita. Ibu mertua ni, dia ada ibu dia lagi. Datuk. Kita panggil datuk lah. Datuk. Ni datuk apa ni? Datuk mertua. Datuk ni ada ibu lagi. Panggil apa? Nenek. Ni siapa ni? Ni nenek mertua saya. Panjang umur. Dah 100 lebih umur. Datuk. Yang keempat, datuk ni ada ibu dia lagi. Nenek ni ada ibu lagi. Dipanggil moyan mertua. Tak haram sampai ke atas. Yang haram dengan yang haram dengan kita, maksudnya yang tak haram dengan kita tuan-puan, yang batal wuduk dengan kita, yang sentuh haram dengan kita, aurah tak boleh tengok, ialah dua. Pertamanya anak mertua ke bawah, dan adik beradik mertua tak boleh. Siapa adik beradik mertua? Mertua kita, ibu mertua kita ada adik beradik dia yang perempuan, ni sebuah kita. Ni kakak ibu mertua saya. Ni sebuah dengan saya dipanggil mak saudara isteri saya. Bukan mak saudara kita. Tak ada hubungan keturunan dengan kita. Dan tidak ada hubungan perkahwinan. Hanya dengan mertua sahaja. Ini cara formula kita nak tahu. Ada hubungan keturunan? Tidak ada. Ada hubungan susuan? Tidak ada. Ada hubungan perkahwinan? Tidak ada. Hanya hubungan perkahwinan mertua sahaja. Adik mertua tidak ada hubungan. Adik mertua kita itu dinamakan ibu saudara isteri kita. Kalau ibu saudara kita, ya, itu hubungan pertalian keturunan. Satu. Yang keduanya, anak ke bawah. Siapa? Anak mertua kita. Anak mertua kita yang bukan isteri kita. Adik ipar kita. Apa dia? Kakak ipar, adik ipar. Kakak ipar kita, adik ipar kita. Haram dengan kita. Maksud haram ni bukan mahram. Jadi sentuh yang haram. Sentuh yang batal wuduk. Aurah adik ipar kita, aurah kakak ipar kita tak boleh kita tengok. Kena pakai tudung depan kita. Kena pakai baju depan kita. Tak boleh pakai seluar pendek saja. Adik ipar dengan apa nama ini, abang ipar. Tak boleh. Baik, saya tutupan. Jadi terungkailah kita punya isu boleh ke tidak bersalan dengan bapa saudara dan ibu saudara isteri. Tak boleh. Tak boleh salan. Kalau salan batal wuduk. Dan juga anak ke bawah. Anak ke bawah di mana apa? Cucu mertua kita. Anak, faham? Cucu. Anak dia ni cucu. Siapa cucu? Cucu itulah anak saudara kita. Anak saudara isteri kita yang bukan anak saudara kita. Kita pun panggil anak saudara lah. Ni anak saudara saya. Anak saudara belah mana? Tak, anak saudara isteri yang boleh cerita betul. Anak saudara isteri dia dengan dia ini bukan mahram. Boleh kahwin dengan anak saudara isteri dia. Boleh kahwin dengan anak saudara isteri dia. Boleh. Dan bawah lagi cicit saudara. Cicit saudara isteri dia. Cicit saudara pula. Apa panggil? Anak cucu cicit mertua. Tu cicit mertua. Dia ni cerita ni dia panggil apa kita cerita ni yang kata haram mu'abbad ni seorang je. Haram mu'abbad
yang haram ialah mak mertua selama-lama. Tu kena faham. Mak mertua ke atas, mu'abbad. Diri dia saja ke atas, mu'abbad. Haram selama-lama walaupun kita dah bercerai. Walaupun isteri kita mati, selama-lama. Dia tidak ada bekas. Dan yang kita duk bincang, haram ke atas, ke bawahnya tidak haram, dan tepi kiri kanan tidak haram, itu jelas. Bukan haram, bukan bukan isu haram mu'abbad, bahkan dia ini boleh kahwin. Bukan kata haram mu'abbad, tapi memang dia ini bukan mahram kita. Cuma kita akan bicarakan datang, ada isu mahram sementara. Siapa? Adik ipar saja. Jadi adik ipar dia termasuk mahram juga, tapi sementara. Cuma jadi umumnya kita panggil adik ipar itu dia bukan mahram kita. Itu umum. Akan datang lepas daripada ni kita detailkan info tambahan. Ada juga mahram sementara, tapi panggil mahram cuma sementara. Apa dia? Antaranya ialah adik ipar. Ini cerita umum dulu. Apabila akan datang ni kita akan tambahan sedikit sebelum kita break, sebelum kita habis, kita akan tambah dengan haram sementara dampak. Iaitu adik ipar. Lepas tu haram kerana Cina buta, lepas tu haram kerana lainan agama. Itu mudah saja. Settle. Okey, huraian formula. Haram dengan ibu mertua, datuk kepada mertua, nenek dan moyang mertua ke atas. Nombor 2, tak haram anak-anak ibu mertua yang dipanggil adik dan kakak ipar. Yang ketiga, tak haram adik-beradik ibu mertua atau dipanggil ibu saudara isteri kamu. Okey, terungkai dan terjawab kes haram ataupun tidak dengan anak ibu mertua ataupun cucu ibu mertua. Baik, seterusnya tuan-tuan, ibu tiri. Seterusnya ibu tiri. Okey, sebelum masuk ibu tiri tuan-tuan, ingat antara soalan dia ataupun antara isu dia, kita kena faham mertua ke atas ini. Faham? Faham ibu mertua, datuk mertua, nenek mertua. Kena faham. Ini istilah yang sebenar. Ada orang Melayu dia panggil datuk mertua juga ataupun dia panggil datuk tiri. Akan datang kita akan belajar dalam bab tiri ni. Contoh macam mana tuan-tuan? Contoh dia, bapa kita, yang macam soalan yang isu kita bincang tadi, bapa mertua kita. Bapa mertua kita, dia ada orang panggil isteri lain dan dia ada ibu mertua. Maka ibu mertua bapa kita, orang Melayu panggil datuk juga tu. Orang panggil datuk. Datuk apa? Datuk mertua. Sebab apa? Sebab ini ibu mertua kepada bapa saya. Panggil apa? Panggil nenek juga. Nenek apa? Nenek mertua. Mertua belakang dia tambah aja, dia main bedah aja. Sebab apa? Sebab ibu mertua nak panggil nenek apa? Nenek mertua? Bukan. Nenek mertua sebenar ialah ibu mertua kita, dan ibu kepada ibu mertua tu adalah datuk mertua, dan ibu kepada datuk mertua dipanggil nenek mertua kita. Itu sebenarnya. Ada pun orang Melayu create tambah datuk mertua, iaitu ibu kepada mertua kita. Bukan. Tidak ada jalur, tidak ada hubungan dengan kita. Isu yang kita sebut tadi. Bapa mertua kita dia kahwin lain, kemudian dia masih ada lagi ibu mertua dia. Maka nak panggil apa tu? Boleh tak panggil nenek? Bolehlah, sebagai menghormati dia orang tua. Tekan nak panggil panggil nama saja. Panggil nenek. Tapi nenek apa? Nenek saja. Adakah nenek mertua? Tidak. Kalau buh mertua bahaya. Kita anggap macam nenek mertua kita.
Dia bukan nenek mertua kita. Apabila kita panggil nenek mertua kita, maka menyebabkan kita penafsalan, aurah pun kita tak jaga. Tu boleh kahwin tu. Kita boleh kahwin dengan dia. Boleh kahwin. Kalau nak kahwin muda, kahwinlah dengan nenek mertua. Nenek mertua bapa mertua kita. Dengan nenek mertua pula dah. Dengan ibu mertua bapa mertua kita. Tu. Tak jangan buat tu. Nenek ibu mertua bapa mertua kita muda lagi. Kalau tua pun tua lah dia nak kahwin sangat. Contohlah muda lagi. Sebab apa? Anak dia pun muda. Bapa mertua kita ni dia suka kahwin muda. Dapat muda umur 20. Ibu mertua dia baru umur 30. Baru umur 30. Ngam lah. Contoh dia baru. Baik habis. Terus ibu tiri. Ibu tiri ni mudah sajalah. Tapi mudah-mudah pun kena jaga. Ada dua takrif. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Siapa ibu tiri? Ada satu formula lagi tuan-tuan, tambahan. Ingat, mertua ni dia panggil haran semata-mata akak. Akan datang kita bincang, ada haran bukan semata-mata akak, kena jimak baru haram. Yang ni tak. Mertua haran semata-mata akak. Akak sah dengan anak dia, terus salam dengan mak. Terus peluk, cium, syukur, ya Allah, mak bagi saya kahwin dengan anak. Boleh. Sebab tak perlu wati anak dia, tu haram dengan dia. Tapi beza dengan ibu tiri. Ibu tiri ataupun bapa tiri ni dia ada syarat dia. Kita tengok. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ibu tiri. Bukan beza dengan ibu tiri, silap. Anak tiri beza. Ibu tiri semata-mata akad haram. Ibu tiri, tiap-tiap perempuan yang pernah berkahwin dengan bapa kamu hingga ke atas daripada nasab atau susuan. Tak kisahlah. Kalau susuan tu dia panggil ibu tiri susuan. Okey. Okey, kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Yang kata ibu tiri ni siapa? Tiap-tiap perempuan yang pernah, ni takrif Manawawi untuk dia jaga. Pernah berkahwin dengan bapa kamu. Walaupun sekarang bapa kamu dah bercerai, tetap ibu tiri kita. Sebab orang yang pernah berkahwin dengan bapa kita, ibu tiri sampai kiamat. Bukan masa dia hidup dengan bapa kita saja. Apabila bapa bercerai, tak nama ibu tiri, tetap nama ibu tiri kita. Macam mentua juga. Walaupun kita dah bercerai dah dengan anak dia, tetap di mertua kita. Walaupun mati dah, tetap mertua kita. Okey, ini ibu tiri. Tiap-tiap perempuan yang pernah berkahwin dengan bapa. Kenapa bapa banyak? Sebab bapa ni masuk bapa ke atas. Jadi ibu tiri, nenek tiri, datuk tiri, nenek tiri, moyang tiri, sama. Moyang tiri, sama. Jadi kita nak faham ibu saja. Orang yang pernah berkahwin dengan bapa kamu hingga ke atas, ke atas. Orang pernah berkahwin dengan bapa kamu, orang pernah berkahwin dengan datuk kamu, orang pernah berkahwin dengan nenek kamu, orang pernah berkahwin dengan moyang kamu, sama ke atas. Tu. Atau yang ni kita skip yang ni. Atau tiap-tiap perempuan halal bagi mereka wati. Nama ibu tiri kita juga. Dan jika pada zon sekalipun serta mereka itu sudah wati atau barang yang pada makna wati daripada nasab atau susuan. Ini biar. Ini untuk sama hamba juga. Kita fokus satu dulu. Okey, formula. Tengok. Formula ibu tiri. Haram dengan ibu tiri sahaja. Ini tempat ni yang kita nak kena ingat ni. Kalau tadi mentua bukan mentua ke atas. Bukan mentua sahaja, tidak. Mentua ke atas. Tidak ke bawah, tidak kiri kanan. Maksudnya tidak ke bawah tu tidak anak-anak dia ke bawah dan tidak adik-beradik dia. Tapi kalau ibu tiri lagi-lagi orang panggil singkat. Formula dia haram dengan ibu tiri sahaja. Tiada ke atas dan tiada ke bawah dan tiada tepi. Ibu saja, ibu tiri saja. Maknanya tuan-tuan, kalau ibu tiri kita ada ibu dia, itu bukan nenek tiri kita.
Ini pun orang Melayu panggil nenek tiri. Ni siapa ni? Ini ibu kepada ibu tiri saya. Panggil apa? Panggil Datuk Tiri. Oh, pandai pula buh Datuk Tiri. Datuk Tiri yang sebenar lain. Ni Datuk. Dia pandai-pandai bubuh dia. Datuk Tiri. Sebab ibu kepada ibu tiri dia. Tak. Ibu tiri saja yang haram. Ibu tiri saja yang haram. Tak boleh bersalam dengan ibu tiri kita. Tak haram huraian. Tak haram dengan ibu dan datuk dan nenek bagi ibu tiri kamu. Bagi mak tiri kamu. Tak haram. Hanyalah diri dia saja haram. Dan tiada ke bawah. Ni pun orang Melayu panggil anak tiri. Adik-beradik tiri dia panggil. Anak ke bawah. Ibu tiri kita, dia kahwin dengan ayah kita, dia dah ada anak. Anak tiri ayah kita lah. Anak tiri ayah kita dengan kita tidak ada hubungan. Bukan hubungan adik-beradik tiri. Orang Melayu panggil adik-beradik tiri. Dia pandai-pandai tambah. Itu yang jadi mengelirukan kita. Ibu tiri kita ada anak. Kita anak ayah kita. Ayah kita kahwin dengan perempuan ni, jadi ingat kita ibu tiri. Anak perempuan ni dengan kita tidak ada hubungan. Bukan hubungan adik-beradik tiri. Tak. Bukan adik-beradik tiri. Hubungan apa? Tidak ada hubungan dengan kita. Dengan ayah kita? Ya, ini anak tiri ayah. Anak tiri ayah bukan adik kita, bukan abang kita. Tak boleh bersalam dengan anak tiri ayah kita. Tak boleh bersentuh dengan anak tiri ayah kita. Sentuh batal wudu. Kalau hidup satu rumah, kena tutup aurah. Ini payah. Ayah kita ni tuan-tuan kahwin janda, ada anak kecil. Kita pula anak ayah kita pun ramai, duduk sekali. Masa kecil tak apalah, dah besar, dah balik semua dah. Kena jaga. Kena jaga. Saya memang kajian praktikal kes. Mak saya, mak mentua saya, dia ada 3 orang anak. Isteri saya anak nombor 2. Dia kahwin dengan laki ayah tiri saya, panggil ayah mak ayah tiri pula. Dia kahwin dengan bapa isteri suami dia sekarang ni. Saya panggil ayah mentua jugalah, ayah mentua kita kan. Dapat ayah mentua saya ada 2 orang anak. Jadi kapuh 3 dia jadi 5. Jadi duduk sekali. 3 dengan 2 ni duduk sekali satu rumah. Masa kecil tak apalah, besar pakai tudung. Pakai tudung semua tutup aurat. Sebab apa? 3 ni adik satu bapa satu ibu, 2 ni satu bapa ibu berbeza. Jadi 2 ni hubungan apa ni? Ini anak tiri saya. Ini anak saya, duduk satu rumah. Hubungan anak sama anak bukan adik-beradik tiri. Tidak ada hubungan. Kita dengan anak tiri ayah kita tuan-tuan, tidak ada hubungan. Apa nak panggil apa? Panggil anak tiri suami, anak tiri ayah saya. Lagi anak pada ibu tiri saya. Itu nama dia. Tak dipanggil adik-beradik. Okay. Nombor 2, tidak haram dengan anak, cucu, cicit ibu tiri ke bawah. Ibu tiri ada anak, ada cucu, ada cicit, tak haram dengan kita. Yang ketiga, tak haram dengan adik-beradik ibu tiri. Ibu tiri ni ada adik-beradik dia, tak haram dengan kita. Maksudnya tak boleh sentuh, tak mahram kita. Nak sentuh batal wudu, sentuh haram aurat seluruh badan. Okey, mudah saja ibu tiri. Yang seterusnya, yang ketiga, menantu. Yang ketiga, menantu. Baik, apa dia menantu? Formula menantu ni dia sama dengan formula ibu tiri. Mudah je. Menantu dengan ibu tiri sama formula. Ibu tiri haram ibu saja. Bukan ke atas, bukan ke bawah, bukan kiri kanan. Begitu juga menantu. Tengok. Apa maksud menantu? Tiap-tiap orang yang pernah berkahwin dengan anak cucu kamu sehingga ke bawahnya daripada nasab atau sesuatu. Orang yang pernah berkahwin dengan anak kita,
Orang pernah berkahwin dengan cucu kita. Orang pernah berkahwin dengan cicit kita. Orang pernah berkahwin dengan ciok kita. Itu dipanggil cucu. Itu dipanggil menantu. Walaupun dah bercerai, tak apa, tetap menantu. Formula. Menantu ni nombor 2 kita skip tuan-tuan. Menantu nombor 2 tu termasuk hamba juga. Formula dia, haram dengan menantu semata-mata. Tiada ke bawah. Semata-mata haram. Diri dia saja, tak ke bawah. Mana tak ke bawah tu, anak menantu yang bukan cucu kita, tak haram. Ini yang kita panggil cucu juga ni, orang Melayu ni. Kita menantu ni, haram menantu saja. Ke atas memang tak ada lah, ke atas. Sebab bapak dia tu besan. Menantu kita, haram menantu. Adik-beradik menantu kita, itu tak haram dengan kita. Itu ajnabi. Tak boleh sentuh dengan adik menantu kita, dengan kakak menantu kita, dengan adik menantu kita. Kita anggap macam menantu kita lah. Siapa ni? Ni adik menantu ni, adik-adik ni, adik-adik kepada tu lah, menantu saya lah ni, adik dia ni bawa mendatang ni. Masuk. Salam. Masuk. Biasalah standard orang kita bab salam ni pantan lah. Kerja bersalam aja, dia tak tahu salam tu syariat. Sebab jadi adab tuan-puan, kena ubah minda kita. Bersalam ni tuan-puan, jangan jadikan adab. Dia syariat. Apabila jadi adab, dia main nak bedah je, dia main hantam je adab. Buat apalah, berjumpa tak kata salam. Nasib baik sekarang ni COVID-19. Bolehlah menghilangkan maksiat dan menghilangkan pahala. Ada hak sunat salam tak boleh buat pahala dah lah. Orang duk buat kerja maksiat, boleh kurangkan maksiat tu. Sentuh haram itu kerja maksiat. Benda hak tak boleh sentuh salam juga. Sebab apa? Anggap adab. Salam dengan adik menantu, bersalam dengan kakak menantu, tu haram. Sentuhan yang haram, tidak ada pahala, bahkan ada dosa. Adapun yang sunat tuan-puan, kita yang boleh bersalam, maka sunat bersalam. Bertemu ni dia ada 3 benda sunat. Ni syariat ni kena hidupkan kembali. Kena dia panggil, kita kena sentiasa wirid wawarkan supaya orang install dalam minda masyarakat. Ini bukan adab tapi ibadat. Apa dia? Pertama, bertemunya sunat memberi salam. Kalau kita tahu orang jawab tu pandai, kalau orang jawab tu tak pandai, jangan beri salam lah. Kesian kat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak usah. Kesian lah kat dia. Tak lepas wajib dia. Kalau dia tak pandai jawab, tak payah beri salam. Tak payah buat sunat. Kita sunat beri, dia wajib jawab. Tiba-tiba jawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tak jawab, tak payah buat lagu. Nak ceritanya makhraj. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini jawab, Waalaikumsalam. Sebab apa? Adab. Kalau kita nak buat sunat ni, sunat pertama dia ada 3 sunat. Sunat yang pertama ni, pandai buat. Tak pandai, jangan buat. Kenapa? Kerana jadi ibadat yang fasidah, haram. Kalau pandai buat, Assalamualaikum warahmatullah. Tak payahlah bagi dia macam semalam, macam salam solat tu, terkejut orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, tak payah pangkah awal lagi. Tak payah buat ibadat. Buat yang pandai saja. Okey, ni yang kedua, sunat yang kedua. Apa dia tuan? Sunat yang kedua apabila bertemu, sunat bagi salam. Yang keduanya sunat bersalam. Yang kedua, sunat bersalam. Dengan siapa? Dengan orang yang boleh bersalam. Ni kita nak tahu ni. Laki sama laki sunat, dan perempuan dengan perempuan sunat, dan perempuan dengan laki. Kita pergi rumah saudara kita, sunat bagi salam, sunat bersalam. Walaupun dia perempuan, tapi dia mahram. Sunat. Dapat pahala bersalam tu. Bukan kerana adat saja. Tu kena bina, setting balik minda kita. Ini syariat, dapat pahala, bukan adat saja. Bukan semata-mata pergi salam, pergi jumpa orang, lama tak jumpa, salam lah. Tidak. Walaupun jumpa hari-hari pun salam juga. Kenapa? Kerana ibadah. Yang ketiga apa dia sunat tu? Ni orang tak faham ni. Yang ketiga ni orang marah ni. Apa dia? Tanya khabar. Tanya khabar ni sunat tu apa khabar? Sehat ke? Sunat. Walaupun dah tahu dah sehat, tanya apa lagi usah? Marah setengah orang kita tanya.
Ji, sehat? Sehat lah Ustaz, boleh sampai ke surau. Kalau tak sehat, Ustaz tak nampak saya ke surau. Marah dia orang tanya. Dia tak faham nak pahala. Ni kena ni balik ni, kena apa, recall balik syariat ni. Tanya khabar itu walaupun kita dah tahu dia sehat, tanya khabar, sehat ke tidak? Melainkan kita tahu dia tak sehat, tanyalah, dah okey ke? Jangan tanya sehat ke tidak. Oh, kau tak tahu saya sakit. Lagi dia marah. Tanyalah okey dah ke? Kita dah tahu dia sakit, jalan tak betul. Itu 3 benda ni sunat kita buat. Memberi salam, bersalam dan tanya khabar. Baik. Menantu tadi kan? Nombor 3. Okey, satu lagi. Dia haram dengan menantu semata-mata. Tiada haram anak cucu. Maksud apa tuan-puan? Maksud dia menantu kita, dia ada 2. Menantu ni bukan 2 menantu. 2 hubungan yang tak haram dengan dia. Yang haram menantu sahaja. 2 lagi ataupun hubungan dia 2 lagi tak haram. Apa dia? Anak dia tak haram dengan kita. Maksud tak haram ni, anak dia tak boleh bersentuh dengan kita. Bukan mahram kita. Dan yang keduanya lah adik-beradik dia. Adik-beradik menantu. Anak dia, anak menantu tak boleh bersentuh dengan kita. Anak menantu yang bukan cucu kita. Yang dia buat peni pula. Menantu janda lah. Nanduk peni. Macam mana anak menantu ni bukan mahram kita, bukan cucu kita? Memanglah cucu kita tu tak payah duk tanya dah tu. Ini menantu kita ni, dia janda, dia dah ada anak, kahwin dengan anak kita, jadi anak tiri anak kita. Anak tiri anak kita dengan kita tidak ada hubungan. Jangan duk kaut sekali. Ini siapa ni? Ini anak tiri anak saya lah. Ataupun bahasa lain, anak menantu yang bukan cucu saya lah. Panjang. Anak menantu saya bukan cucu saya lah. Lepas tu apa lagi nya? Itu nak ceritanya. Nak cerita apa? Nak cerita bukan mahram saya. Tak boleh nak salam, tak boleh nak cium walaupun anak menantu kita. Tak boleh. Tu bukan cucu kita. Kena faham mana cucu kita. Biasanya kisnya ialah anak kita kahwin dengan janda. Apabila dia kahwin dengan janda, dia ada anak dah. Apabila dia ada anak, maka anak menantu yang bukan cucu kita itu tidak ada hubungan pertalian dengan kita. Bukan hubungan musaharah, tidak. Hubungan musaharah hanya menantu seorang saja. Itu mudah ingat. Menantu seorang, anak dia tak haram dengan kita. Maksudnya anak dia tak boleh sentuh dengan kita. Adik-beradik dia tak boleh sentuh dengan kita. Ini bahayanya orang Melayu anggap itu adalah mencucu kita. Ini pun cucu saya lah ni, tapi cucu jadian. Kenapa? Sebagai cucu instan. Anak saya kahwin terus dapat cucu. Bahaya tu. Baik, serta menantu. Terus yang terakhir, anak tiri engkau. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Yang keempat, anak tiri. Baik, definisi anak tiri. Tiap-tiap anak isteri kamu yang bukan anak kamu, tu. Anak isteri kita. Mudah nak ingat. Anak tiri ni anak isteri. Tapi dia ada tambahan sedikit tuan-tuan untuk kita luaskan skop perbahasan kita berbanding dengan orang Melayu faham. Okey, sebelum kita baca, tuan-tuan tengok situasi orang Melayu kita. Anak tiri. Anak tiri yang kita faham, orang Melayu faham, apabila kita kahwin dengan seorang perempuan, dia dah ada anak. Siapa anak itu? Itu anak tiri kita. Anak tiri kita merujuk kepada anak isteri yang ada setelah kita kahwin tadi. Masa kita kahwin, isteri kita dah ada anak. Anak itu adalah anak tiri kita. Selepas kita bercerai, isteri kita kahwin dengan orang lain, dapat anak lagi. Siapa anak itu? Bukan anak tiri saya. Sebenarnya juga anak tiri kita. Dia ada 2 fasa. Fasa sebelum kahwin dengan kita dah ada anak tiri kita. Selepas berkahwin dengan kita dapat anak dengan lelaki lain, juga anak tiri kita.
Tu. Orang yang biasa faham, orang Melayu kita faham, anak tiri masa kita berkahwin dah ada anak, ya anak tiri. Lepas bercerai dengan kita, dia kahwin dengan lelaki lain, dapat anak, bukan anak tiri. Patut anak apa? Anak dia lah. Anak bekah isteri sajalah. Tak, asalkan anak orang yang pernah berkahwin dengan kamu, tetap anak tiri. Mudah yang faham tu. Anak tiri engkau. Definisi, tiap-tiap anak isteri kamu yang bukan anak kamu, sama ada anak tiri itu ada sebelum kamu berkahwin dengannya atau ada selepas kamu bercerai dengan ibunya. Tu. Itu panggil anak tiri. Page yang ke-15 tu, anak tiri segala anak cucu tiap-tiap perempuan halal, kita skip yang tu. Yang tu hamba tu. Baik, settle tuan. Itulah dia anak tiri, mudah saja. Okey, formula dia, haram dengan anak tiri ke bawah. Haram dengan anak tiri ke bawah. Anak tiri itu haram ke bawah saja. Anak tiri ni mudahlah. Anak tiri kita, adik-beradik, berapa orang saja anak tiri tak kisahlah. Berapa orang adik-beradik dia tu jadi semua anak tiri kita lah. Dan haram ni pula ke bawah. Ke atas tak payah tanya lah. Ke atas bab ibu dia. Ke atas bapak ibu dia tu kan isteri kita. Jadi anak tiri ni ke bawah haram. Ke bawah tu apa dia? Anak tiri haram. Anak tiri kita kahwin dapat cucu. Cucu tiri kita haram. Cicit tiri kita haram. Ke bawah semua. Mudah saja. Habis. Kesimpulan, semua 18 jenis perempuan haram berkahwin yang berkekalan selama-lamanya, lagi tiada batal wuduk bersentuh dengannya dan tiada haram bersentuh. Ini tuan-puan, 18 jenis ni tak haram berkahwin, wuduk tak batal, sentuh yang tak haram. Mudah. Settle. Cukup 18. Tambahan sebelum kita nak nak berhenti tuan-puan. Haram mu'abbad itu kita nak skip. Haram mu'abbad tu yang batal wuduk tu, dia ada ni tambahan tuan-puan. Kita isu ringkas saja hari ni. Nombor 2 muka surat 16 tu, yang tu kita nak skip. Sebab dia haram selama-lama 18. Tapi ada juga haram selama-lama satu je haram selama-lama. Haram juga selama-lama juga, tetapi batal wuduk. Cuma nak cerita haram tak boleh kahwin je, tapi wuduk batal, sentuh yang haram, aurah dia seluruh badan. Dia macam ajnabi, cuma haram kahwin saja. Bahkan selama-lama haram. Satu, iaitu orang perempuan yang dili'an. Bahkan kata ulama, sampai bukan saja sampai kiamat, sampai di syurga pun Allah haramkan dia berkahwin balik. Kalaulah di dunia dia berli'an. Ini kita skip tuan-tuan, ada dalam kitab Munakahat sebab dia tak cukup masa. Kita just yang basic je gini. Haram selama-lama yang haram kahwin. Kita terus ambil page yang ke Okey, kita tengok page ni. Page 17 tuan-tuan. Page 17 tu mahran muaqqat. Habis. Okey. Jadi settle dah mahran selama-lama ada 18. Tajuk terakhir sebelum kita bersurau tuan-tuan, kita nak bincang haram sementara. Sebab ini confuse di mana? Confuse-nya ialah sentuh batal wuduk dengan adik ipar ataupun dengan anak saudara perempuan kita, anak saudara isteri kita. Tapi nak kahwin tak boleh. Kenapa pula? Tak boleh sentuh. Kalau sentuh batal wuduk. Tapi nak kahwin dengan adik ipar tak boleh. Kenapa? Tu jawab dia tuan-tuan. Ada satu lagi jenis, nama dia lah haram sementara. Dia panggil haram muaqqat. Haram yang selama-lama 18 jenis dah settle. Ada satu lagi ialah haram muaqqat. Haram sementara sahaja. Kenapa nak tahu ni? Nak tahu ni, ini haram nisbah tak boleh kahwin. Sementara saja tak boleh kahwin. Tapi 3 dasar ajnabi sama. Apa 3 dasar lagi? Sentuh haram. Sentuh batal wuduk. Aurah dia seluruh badan. Sama dengan orang yang boleh kahwin. Cuma sementara ni tak boleh kahwin.
Tu. Berapa? Ada lebih kurang ada 5 ke 4. Ada 4 dan kita ada 4 dalam modul kita ni. Ada 4. Okey. Orang yang haram berkahwin dalam tempoh sementara dan tiada haram selama-lama. Sementara saja. Sementara isteri dia ada, tak boleh kahwin dengan adik ipar. Sementara isteri dia ada, tak boleh kahwin dengan anak saudara dia. Anak saudara isteri kita, tak boleh kahwin. Sebab tak boleh himpun satu masa. Sementara perempuan ni masih belum masuk Islam, tak boleh kahwin. Sementara dia tak kahwin dengan orang lain, sebab cerai itu tolak 3, tak boleh kahwin. Sebelum dia berkahwin dengan orang lain. Kenapa? Kerana dah cerai talak 3. Itu dia panggil sementara. Haram berkahwin sementara tidak berkekalan dan batal wuduk, dan haram bersentuh serta wajib menutup aurat seperti ajnabi. Golongan haram berkahwin dan tempoh sementara ini ada 4. Pertama, haram himpun. Haram dengan sebab menghimpunkan mereka berdua ini dalam satu akad. Dalam satu akad tak boleh. Isteri dia ada, tak boleh lagi kahwin dengan orang yang diharamkan himpun satu akad. Yang kedua, haram kerana berlainan agama. Yang ketiga, haram dengan sebab isteri orang. Ini mudahlah. Ataupun iddah orang, tak boleh juga. Kena tunggu habis iddah. Dia bercerai dah dengan suami dia, tapi iddah belum habis. Habis iddah dulu baru kahwin. Yang keempatnya, haram dengan sebab tolak 3 sebelum muhalli. Sebelum dia cina buta, kena haram. Apabila lepas cina buta, dia dah bercerai dah. Dan dia proses betul, dia follow proses betul, maka halal balik ataupun boleh balik. Tak haram dah berkahwin. Tapi selagi mana apabila dia cerai isteri dia dengan tolak 3, tak boleh untuk kahwin balik. Tu dia panggil haram sementara kahwin. Sementara tu, sementara mana? Sementara dia kena lalui proses yang ulama yang syariat peruntukkan. Dia kena kahwin dengan orang lain dan merasai jima' dengan orang lain. Kemudian diceraikan oleh orang lain, barulah boleh kembali balik dengan dia. Baik. Okey, yang pertama, haram himpun. Kita nak, dia ada 4 ni tuan-puan, kita nak sentuh satu saja. Kita tengok masa kita ni, kita nak berhenti sebelum pukul 12.30 malam. Kita berhenti 12.30, pukul 1. Okey, 4 ini tuan-puan, saya nak sentuh satu saja. Yang lain tu kena dalam intensif lah, secara intensif dalam kitab munakahat. Tapi at least kita dah merukai isu-isu basic. Okey. Yang pertama, haram himpun. Kita fokus yang ni. Haram dengan sebab isteri, haram dengan sebab yang lain tu haram dengan berlainan agama, mudah. Haram dengan sebab isteri orang ataupun iddah orang, itu belajar akan datang. Haram dengan sebab tolak 3 pun belajar akan datang. Sebab dia ada dalam kitab munakahat. Dia simple je. Baik, haram himpun ni kita fokus. Okey, haram himpun ni, haram menhimpun antara isteri kamu dengan adik-beradik isteri kamu dalam satu masa. Adapun dalam masa berlainan harus tidak ada isu lah. Maksud yang masa berlainan tu isteri dah meninggal, maka boleh ambil adik ipar ataupun kakak ipar, boleh kahwin. Okey, nombor 2, haram menghimpunkan antara kedua-dua perempuan yang punya hubungan nasab dan susuan dalam satu masa. Okey, nombor 2 ni begini tuan-puan. Kalau adik-beradik, kita tahulah adik-beradik, adik ipar, kakak ipar, kita tahu tak boleh nak himpun dalam satu masa. Kalau orang tanya kita, kalau sepupu boleh tak saya nak himpun? Saya berkenan kat sepupu isteri saya, boleh tak dalam masa sama nak jadikan isteri nombor 2? Nak jawab macam mana? Kalau adik ipar tak boleh. Ini sepupu, boleh ke tak boleh? Dia ada formula dia. Ataupun orang tanya kita, adik pula, adik ipar kita dah tahu, anak saudara. Isteri kita ada anak saudara dia. Anak saudara isteri kita boleh dan nak himpun sekali. Kita berkenan dekat anak saudara isteri kita, nak jadikan isteri kita juga. Boleh ke tak boleh? Ada formula dia. Baik, formula dia tuan-tuan begini, nombor 2 ni. Haram menhimpun antara kedua-dua perempuan yang mempunyai hubungan keturunan. Apa maksud keturunan? Isteri ni dengan adik ipar, keturunan, adik-beradik. Isteri dengan anak saudara, hubungan keturunan. Isteri dengan sepupu, hubungan keturunan. Walaupun sepupu dia.
Keturunan juga. Cuma kita nak tahu macam mana nak buat. Ni. Sekiranya mereka berdua ditakdirkan seorang lelaki dan seorang perempuan haram berkahwin. Ni formula dia. Maka haram juga menghimpunkan mereka. Dan begitu sebaliknya. Okey, kaedah dia begini. Kita nak tahu boleh tak dalam satu akad, dalam satu masa nak himpun isteri dengan anak saudara dia, isteri dengan sepupu, boleh ke tidak? Jawab dia, kaedah dia tuan-tuan, takdirkan kalau seorang lelaki, seorang perempuan boleh ke tidak boleh berkahwin yang ada hubungan keturunan. Kalau tak boleh himpun. Kalau boleh himpun. Contoh, kalau kita hubungan pertalian kekeluargaan, adik-beradik boleh kahwin tak? Tak boleh. Apabila tak boleh kahwin, tak boleh kita himpun dalam satu masa. Sebab tu adik ipar dengan isteri tak boleh himpun. Okey, nombor 2. Boleh tak himpun, boleh tak kita berkahwin dengan anak saudara? Seorang ni, lelaki seorang perempuan ni, boleh tak kita hubungan pertalian keluarga ni, ini anak saudara, boleh tak kita kahwin dengan anak saudara kita? Tak boleh. Apabila tak boleh kahwin, tak boleh himpun. Anak saudara perempuan isteri kita tuan, isteri kita ada anak saudara dia, maka anak saudara dia tak boleh dihimpunkan sekali dengan dia. Nak kahwin dan masa dia hidup lagi, tak boleh nak kahwin dengan anak saudara dia, tak boleh. Kenapa? Haram himpun serentak. Itu kaedah dia. Okey, yang ketiga, contoh ketiga. Kalaulah kita hubungan kekeluargaan kita berkenal dengan sepupu, boleh tak kahwin dengan sepupu? Boleh. Apabila boleh kahwin dengan sepupu, boleh himpun mereka berdua. Sebab tu kita boleh himpun, boleh jadikan isteri kita sepupu isteri. Dia kata kawan dia, sepupu dia. Ni siapa ni isteri nombor 2 ni? Ni sepupu isteri saya. Isteri saya yang pilih. Saya tak nak kahwin, dia paksa saya kahwin. Saya terpaksa jugalah. Pandai alasan dia. Boleh tak sepupu ni? Boleh, rapat sangat. Kami sepupu ni rapat. Berkongsi suami. Ada juga orang macam ni. Nikah betul ni. Sepupu rapat sangat. Macam adik-beradik. Tak boleh berpisah. Lah tak nak berpisah, kahwin, dia bagi laki suami. Dia kahwin, bermadu. Bermadu punya, lepas bermadu baru berpisah. Tak bermadu, tak berpisah. Nampak tak? Bahana juga bermadu ni. Tak kena cara. Mula-mula eloklah kongsi suami. Lepas berkongsi baru dia tahu hidup macam mana. Tak kena cara lah tuan-tuan. Kena cara dulu. Nak tahu cara kena minta dengan pemilih. Orang lama ni dia tahu ilmu. Tengok ke muka tu ada ilmu. Dia kena ada ilmu. Ini tak ada ilmu ni. Kalau orang tanya saya ni, saya personal lah tuan-tuan, bukan melawak, personal. Dia kata, Ustaz, saya ni nak kahwin boleh tak? Saya kata nak kahwin boleh kalau ada ilmu. Tak ada ilmu tak payah. Risiko berlaku dosa. Ini cakap betul lah, bukan nak melawak, betul. Jangan dia ikut nafsu nak kahwin 10 tak ikut lagi. Dia kata 4, 10 tak cukup. Kalau ada ilmu, tak apa, kahwinlah. Tapi kalau tak ada ilmu, bahaya. Kita meletakkan diri kita ni di jurang neraka. Bahaya. Baik, sabarlah, sabar. Sabar Allah balas. Nak kahwin sangat, ya Allah, nak kahwin sungguh dia. Tak cukup seorang, tak apa, sabar. Allah akan balas di syurga nanti. Bukanlah kita ni anti poligami, tidak. Nanti dia kata apa ustaz ni, patut dia kena galak kalau orang nak poligami, dia pula duk monogami. Bukan, ini real. Kalau tak ada ilmu, jangan. Ini ilmu giliran pun tak reti tu apa nak kahwin, tak tahu syariat giliran. Giliran ni dia ada yang sunat, dia ada yang wajib. Wajib giliran kena buat giliran kalau kita kahwin ramai. Tetapi yang sunatnya kena tahu. Ini main hantam sampai makruh. Dia tak tahu makruh giliran berapa hari, sunat berapa hari. Sunat gilir sehari, jangan sampai 3 sampai 4. Ni seminggu isteri kau muda, seminggu isteri tua. Dahlah seminggu isteri tua 4 hari saja. Balik awal wajib qada. Tak tuntut Allah Taala di akhirat kena buat. Wajib qada kalau dia balik awal, mau isteri muda 2 jam dia balik awal, wajib qada 2 jam. Kalau isteri tua tak izin 2 jam, tak rela, dia tinggal rumah dia 2 jam, dia dari awal. Dari rumah isteri muda lagi awal. Ni cerita besar, cerita betul.
Kawan saya seorang ustaz juga, dia kahwin 2. Dia sepatut pukul 7 baru dia pergi rumah isteri muda. Dia pergi belum subuh lagi. Konon buat alasan subuh tengah jalan. Pandai dia. Kalau isteri tua tak izin, apa nama ni, dibayar di akhirat kelak 2 jam. Bayangkan berapa lama dia hidup. Asyik 2 jam tak cukup. Berapa lama? Ini orangnya jahil. Walaupun dia ustaz jahil. Jahil ke ustaz? Dia ustaz ni tempat lain. Tempat menikah tu dia rajin nikah je. Tapi bab poligami tak ada ilmu. Dalam kitab matna ada sebut. Kita ni belajar munakahat tuan, belajar munakahat dulu baru kita nikah. Ini munakahat tak belajar nak menikah dah. Duk terketa-keta nak menikah. Nak menikah dah. Tak apalah satu. Jangan tak menikah lagi, satu pun tak menikah tu tak kenalah kan. Nikah dulu. Ini kira hak 2 ni. Dia afdalnya tuan-puan, sunnah, dan kata ulama afdal giliran 1 hari. Sehari mau isteri muda, sehari mau isteri tua. Kembali balik, dia cepat bertemu. Kalau seminggu baru anak boleh tengok. Nak 3, isteri 3. Seminggu isteri pertama, seminggu kedua, seminggu ketiga. Sebulan baru bertemu dengan isteri pertama balik. Itu kalau 3. Kalau dia hantar sampai 4 cukup korum. 5 kali 4 20 hari. Tengok 20 hari baru bertemu balik. 50 kali 4 apanya 7 lah. Seminggu ke 7? 7 kali 4 lah. Lebih lah tu, sebulan lebih. Baik, itu dia itu makruh. Sunnah bahkan ulama kata afdal 1 hari je. Baik. Ada tu kena boleh buka bab menakahat tu. Baik, habis. Saya itu tadi saya ingat kawan saya tadi, tuan. Kawan saya kan. Dia melawat cerita kat saya. Dia kata aku belum subuh aku tinggal dah. Dia kata gimana? Pergi subuh tengah jalan. Sepatut pukul 7 lah baru keluar rumah. Dia keluar sebelum tu. Saya cakap 2 jam, berapa jam? Dia kata lebih kurang lah sejam lebih, ikut 2 jam gitulah. Wajib qada. Kena qada balik. Kalau tak qada, isteri ketuntut di akhirat kelak. Melainkan isteri Aisyah tak apa, itu Khadijah tak apa. Duk main dengan Khadijah. Dia katakan Khadijah kan bagi giliran. Khadijah pula dah. Apa nama apa? Maimunah lah bagi giliran ke Aisyah dah. Mussalimah ke? Tak ingat biar. Ada seorang yang tua tu, tak ingat nama. Dia bagi giliran dia kepada Aisyah. Yang tu tak apa. Yang tu dia reda giliran dia dibagi kepada Aisyah kerana Aisyah ni muda. Nabi ni dia duduk dengan Aisyah banyak lagi pada hak lain. Tak apa, dia reda. Dia kata aku ni tua dah, tak ada laki pun tak apa. Cuma aku nak bangkit di akhirat kelak, status aku isteri Nabi. Tu je dia nak. Dia tak nak bagi Nabi cerai. Tak ingat nama dia, Maimunah ke apa tu. Dia kata giliran saya ni, saya reda bagi kepada Aisyah. Kita tak reda. Marah-marah kahwin pun isteri tua, dia tak reda. Dia halau ya. Tak kahwin boleh, jangan balik. Dia tak balik tu bukan dia reda. Tanya dia tak balik ni reda ke? Reda kan naik periuk atas kepala dia. Balik aku bagi periuk naik atas kepala dia. Kalau dia tak reda tak boleh haram. Kena dia reda. Giliran tu wajib. Bahkan kena cabut undi. Nak travel kena cabut undi. Ini travel saya buat bunyi muda je. Dia kata bini tua tak larat nak bawa kereta. Saya tua dah, isteri muda drive. Dia kahwin tu pasal dia kahwin muda tu pasal dia tak larat. Orang lelaki ni tuan-tuan sebab ada interest juga dia kahwin muda ni. Kepentingan diri dia. Kenapa kahwin muda je? Saya tak larat ustaz. Muda ni semangat sikit nak drive pergi mana-mana pun isteri saya drive. Saya jadi bosnya. Lepas tu ke mana travel pun bawa hak muda, hak tua duk rumah. Kalau tak reda haram. Dia kena cabut undi. Itu antara ilmu poligami kena belajar dulu. Semangat baru yang apa? Tak mengantuk marah. Okey, settle. Jadi skip yang tu. Ilmu poligami jangan ni, skip baik. Sebab kita nak dah cukup dah masa dah. Kita nak berhenti dulu setengah. Baik, settle. Jadi begini tuan-tuan, kaedah dia saya nak tutup dengan kaedah dia.
Tuan-puan mudah ingat, himpun ini kalaulah kita boleh kahwin, tak boleh himpun, kalau tak boleh kahwin, tak boleh himpun, kalau boleh kahwin, boleh himpun. Itu saja. Kalau orang tanya sepupu, boleh settle. Okey, settle. Okey. Contoh masalah saya tak baca tuan-puan sebab saya dah buat kesimpulan. Contoh masalah haram himpun kerana hubungan nasab dan susuan. Nombor 2 tu. Contoh tu. Okey, last kali ni tuan-puan boleh baca iaitu ini pun ada orang tanya. Dia boleh himpun ni. Jenis perempuan yang tidak haram himpun, boleh himpun. Dia ingat tak boleh himpun ni keturunan saja. Tapi kalau pertalian perkahwinan boleh himpun. Orang tanya, "Ustaz, saya ni janda kahwin dengan janda. Janda ni pula dia bela mertua dia. Dia dah matilah mertua, suami dia dah mati, tapi bagusnya janda ni walaupun suami mati tapi mak mertua duduk dengan dia. Dia bela mak mertua dia. Allah, hebat ni. Ni isteri yang hebat. Lepas tu isteri ni pun dah dua-dua nak bela pula kahwin, duduk seorang diri, payahlah nak cari suami. Nak cari suami. Apabila cari suami, jadi suami ni nak kahwin dengan dia lah. Cuma dia bagi syarat, saya nak bawa ibu mertua saya ni, saya nak jaga. Jadi isu dia tuan-puan, boleh tak mereka berdua ni kalau kita nak kahwin dua-dua? Ni contoh saja. Ni asyik duk nak kahwin je ustaz ni. Tak contoh. Bagi faham. Bukan cerita nak kahwin. Marah ni kakak-kakak ni. Tak contoh. Nak tahu boleh himpun tak mereka dua ni? Jawab dia boleh. Boleh himpun. Boleh kahwin serentak. Kau dua-dua. Cakap dekat janda tu, bolehlah saya tolong. Saya tolong dua-dua. Saya tolong kahwin dengan awak, saya tolong kahwin dengan ibu mertua awak. Sukalah. Sebab dia kata, eloklah tu. Tua dah ibu mertua saya ni. Lepas tu duduk sekali dengan saya. Jadi pangkat maduku, mertuaku. Itulah. Itu kena tahu hukum. Mertua kita adalah madu kita. Ni tak apa. Tidak pun kita nak pahala, nak jaga sampai mati. Mertua dapat pahala tu, jaga mertua sampai mati. Macam mertua ni macam ibu kita. Dia status sama je dengan ibu kita. Tak ada beza pun. Beza paraik je. Dia tak boleh makan harta lah. Harta kat isteri saja. Kita tak boleh harta. Tapi isu lain sama. Mertua. Kita bela dia macam bela ibu kita. Itu yang orang yang nak dapat, orang tahu pahala ni, dia nak bela ibu mertua dia. Maka dia nak kahwin juga. Baik habis. Tuan boleh baca sendiri yang lain. Wallahu'alam. Dan yang kajian kes itu tuan-puan dah tahu, maka boleh jawab sendiri, cuba baca sendiri, boleh jawab insya-Allah. Ada 15 kes itu, kita akan boleh tanda sendiri mahran ajnabi. Siapa mahran, siapa ajnabi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita untuk kita menyebar luaskan syariat ataupun untuk kita dipanggil beramal dengan syariat. Tujuan kita belajar tuan-puan untuk beramal dan untuk pastikan syariat itu kekal. Lepas tu kita nak amal. Kita nak daripada adat dan nak jadi adat, nak jadi budaya, kembalikan balik syariat. Maksud kembalikan, amal balik. Amal dan setting balik. Ini syariat bukan adat. Supaya adat yang kita buat menepati dengan ibadah. Kenapa kita salam? Kerana ini sunat. Kenapa kita tak salam? Kerana haram. Bukan tak salam kerana ini semata-mata adat saja. Tak payah salam lah. Tak. Kita tak salam kerana haram. Kita tak salam dengan anak saudara suami kita. Itu barulah kita melaksanakan hukum dan sistem syariat Nabi kita. Wallahu'alam. Terima kasih kepada pihak surau dan terima kasih kepada tuan-puan semua kerana meraihkan dan memeriahkan program kita. Mudah-mudahan kita jadikan, Allah Ta'ala jadikan 2 jam kita duduk dalam majlis ilmu ini sebagai bekalan kita, sebagai asset kita, sebagai orang panggil pahala kita untuk kekal selama-lama. Pahala ni pahala yang kekal selama-lama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa'anhu
والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم.